Kencana di Taman Sufi, tinta mengalir, membasah atma. Hadirnya saya menyingkap misi, mencari hakikat di sebalik makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat warga intelektual sekalian. Berdirinya saya di bawah panji intelektual ini bukanlah sekadar untuk menutur aksara, tetapi untuk membedah jiwa naskah yang kian dilupa. Saya, Nur Hazika Itqan binti Azlan, berusia 17 tahun yang mewakili sekolah kebanggaan saya, Sekolah Menengah Arab As-Sayyidah Khadijah, kod sekolah MFT 1001. Hadirin yang dihormati, tatkala jemari saya menata garis masa di media sosial, mata saya tertancap pada satu judul yang begitu tular. Tanpa ragu, naskah itu kini berada di genggaman saya. Izinkan saya memperkenalkan sebuah mahakarya anekdot bertajuk Pelukis Jalanan, nukilan seorang arkitek misteri yang hanya mahu dikenali sebagai Temeh Abdullah. Diterbitkan oleh Iman Publication pada tahun 2016 dengan harga yang amat berbaloi iaitu RM28 Malaysia. Buku ini bukanlah sekadar novel fiksyen yang syarat dengan khayalan, tetapi ia adalah sebuah biografi, sebuah catatan realiti yang ditulis dari hati, lalu singgah ke hati saya. Dalam tempoh hanya 1 bulan pembacaan, namun impaknya kekal di sanubari hingga hari ini. Hadirin sekalian, naskah ini membawa kita terbang ke bumi United Kingdom, mengikuti jejak langkah seorang anak muda bernama Temeh. Ceritanya bermula dengan sebuah kegagalan yang merobek jiwa. Beliau kecundang mendapatkan beasiswa ke luar negara hanya kerana kekurangan satu mata. Bayangkan, satu mata yang memisahkan antara mimpi dan realiti. Namun, di sinilah keajaiban bermula. Dengan keberanian yang luar biasa, Temeh nekat memburu impiannya dengan pembiayaan sendiri, menggunakan baki wang perniagaannya. Beliau memilih jalan sukar, menolak zon selesa di dalam negara demi sebuah cita-cita di perantauan. Di London, Temeh bukanlah pelajar yang mewah. Beliau adalah simbol ketabahan. Ada detik di mana perutnya hanya diisi nasi, telur dan garam selama sebulan. Ada saat di mana beliau hampir tersungkur kerana tidak mampu menjelaskan yuran pengajian. Bahkan disabotaj oleh rakan sendiri sehingga hampir gagal dalam pengajian seni binyanya. Namun, di lorong-lorong jalanan London itulah Temeh mula melakar, menjual lukisan demi melangsungkan kehidupan. Beliau membuktikan bahawa seni bukan sekadar hobi, tetapi jambatan menuju rezeki. Sidang hadirin yang budiman, mengapa buku ini wajib dibaca dan mengapa saya katakan ia sangat luar biasa? Pertama, falsafah kegagalan. Temeh mengajar kita bahawa jika rancangan A tidak berjaya, abjad masih mempunyai 25 huruf yang lain. Kegagalan bukanlah titik noktah, tetapi koma yang memberi kita ruang untuk bernafas sebelum berlari lebih laju. Kedua, hubungan hamba dengan pencipta. Dalam setiap keberitan, Temeh tidak pernah menyalahkan takdir. Malah, beliau kembali kepada Allah. Hadirin sekalian, di dalam satu fragmen kehidupan yang dicatatkan oleh Temeh pada muka surat 202, beliau menitipkan satu pesanan yang sangat mendalam. Katanya, tangan ini, mata ini, semua ini anugerah Allah kepada hambanya. Mana mungkin seorang hamba sanggup menggunakannya untuk mengundang murka Tuhannya? Itu derhaka. Prinsip, jika terlihat kecantikan, lihatlah penciptanya. Sangat menyentuh jiwa saya. Ketiga, keberkatan dalam memberi. Walaupun dalam keadaan poket yang kosong, Temeh menunjukkan bahawa tangan yang memberi itu lebih mulia. Beliau berkongsi bukan kerana dia memiliki banyak, tetapi kerana dia tahu rasanya tidak memiliki apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah, buku ini turut disertakan dengan galeri lukisan dan lakaran Temeh yang sangat menakjubkan di bahagian belakang. Setiap garisan penanya
seolah-olah menceritakan 1001 duka dan harapan. Bagi rakan-rakan yang sering rasa ingin berputus asa, bacalah naskah ini, seraplah semangat temeh ini ke dalam urat nadi kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa pelukis jalanan bukanlah sekadar buku tentang lukisan, tetapi buku tentang cara melakar kehidupan di atas kanvas ujian yang mencabar. Hargailah kelebihan yang kita ada, walau sekecil mana pun ia pada pandangan kita. Kerana mungkin itulah kehebatan yang dicari oleh orang lain. Sekian sahaja bicara buku saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meminjamkan telinga dan membuka pintu hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.